Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala babu ma ja'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la asma'u buka as-sabi bis salah fa ukhaffif Bab yang datang ni pada menyatakan hadis bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, aku mendengar tangisan budak di dalam sembahyang maka aku ringankan sembahyang." Ya, dia orang sembahyang Arab kadang-kadang sembahyang dia bawa budak kecil dan betul ditambat kaki. Tali tambah kaki dia, tambah kaki budak. Kadang tengah sembahyang tegang budak tadi. Style orang macam-macam. Jadi tengah sembahyang tu dengar budak melalak. Ya, jadi maknanya akan terganggulah ibu dia. Jadi Nabi oleh kerana itu Nabi pendekkan, ringkaskan. Ini dengar budak melalak lagi suruh panjang dia tarik. Dahulu hara orang sembahyang kan. Yang orang dengar satu hal, ya, yang mak dia pula satu hal, jaga anak dia terlalak-lalak kan. Pendekkan je lah bacaan. Tetapi kiranya saudaraku disuruh oleh syarak tu, syarak suruh tu akan imam yang sembahyang meringankan sembahyang. Ya, iza amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Bila kamu dilantik menjadi imam, hendaklah kamu ringkaskan sembahyang. Jangan panjang-panjang nak tarik surah. Kecuali makmum yang reda. Kan? Ini tempat tengah bandar, tempat yang orang tengah kerja banyak, orang tengah sibuk. Kita kena tarik surah panjang-panjang, orang nyanyi ke orang. Tak dapat pula dia minta kitbah tinggal 5 minit lagi. Lagi huru-hara, siap-siap ni muparakah tak. Ya? Kecuali makmum yang mahsul. Makmum yang dihasad duduk kampung. Semua makmum tu mana tak ada kerja lah. Semua menunggu malaikat maut datang. Kan? Badan semua dah bau tanah, ya kan? Imam baca lemah panjang-panjang, imam tak apa. Itu tak kisah lah. Kan? Dia tak ada kisah, tak ada kena mana lagi dah. Ini tempat orang tengah sibuk. Maknanya apa? Ringankan. Tu syarak jaga tu. Bukan kita kata, wah kita pula ikut dia. Dah, ni syarak suruh. Ya? Allah Ta'ala ajar kita gitu. Sayyidina Mu'az bin Jabal pernah kena itu. Dia baca surah panjang. Orang masuk Islam tempat dia di Yaman. Sampai muparakah kawan. Suatu muparakah ada orang tuduh munafik. Padahal dia bukan munafik. Sampai berita kepada Bani Israel, selatan kau dah buat fitnah ya Mu'az. Ya, 3 kali dah ulang tu. Ya, iza amma ahadukum munas fal yukhaffif. Bila kamu dilantik jadi imam, ringankan bacaan kamu. Ya. Tasbih itu 3 kali lah. Yang tasbih dibawa 11 kali. Waktu baca pula lawas slow. Subhanallah walhamdulillah. Wah, bagus. Makmum bengkok pinggang tinggal belakang. Itu tak mengaji fiqh panggil. Disuruh meringankan semayang, ini tiada mendatangkan bacaan yang panjang-panjang dan zikir, ya, yang banyak kalinya ulang-ulang. Ya, semanakala menjadi imam kerana tiada menjadi makmum, itu kena fitnah keluh kesah. Itu fitnah dia, mana ujian apa sebenarnya dia keluh kesah panjang nak tu imam. Dan masul di adu ceritakan hal dan kehidupannya dan pencariannya dan atau sakitnya dan sebagainya. Dia ni sakit, kita rokoknya panjang, pusing kepala kawan. Kan, dia sakit pinggang, kita pula sujud lama-lama, wah sakit kawan. Kan, buat sedana. Ada sekali kena Sayyid Nuruddin Banjari, dia garang dah ni. Jadi tu imam dah tahu kuliah hadir depan ni, dia herit wirid panjang-panjang. Satu kali ustaz dia batal ni, dia baca kuliah tak ada kuliah ni. Apa tu tunggu tak kuliah? Tu imam kau herit panjang kau gitu. Tu imam kau tu imam dondang sayang panggil. Wah baca bagus, herit panjang, wirid lembat-lembat. Orang ada kuliah ni. Kau ringkaskan dah dah kan. Tu imam tak apa sihat, kan kata bodoh marah. Ya, ni hadis dari Nabi ni. Tak belajar pun. Bila orang ada kan, masalah lepas tu ada kuliah, ada apa, ringkaskan dah dah. Ini herit tasbih. Siap buat tahlil lagi. Wah. Dah ustaz pun jawab lagi balik tu. Dah tinggal 10 minit nak ngajar apa kan. Kan? Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah meringankan sembahyang kerana takutkan ibu kanak-kanak tu. Ya, kena fitnah, mana kena keluh kesah, duka cita, tangisan anak dan meladak dan sembahyang. Kan? Kita tarik surah panjang, baru dia ni. Kat Rasulullah pun kat je bacaan, pendek terus. Dalam sembahyang sebagian hadisnya yang telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi demikian bunyinya, an Anasin
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahi adu la asma'u buka as-sabi wa ana fi shalah fa ukhaffifu ya fa ukhaffifa makhafata an tuftatanna ummuh an tuftatanna ummuh. Hasan Sahih. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, demi Allah Rasulullah bersumpah, aku dengar akan tangisan budak padahal aku dalam sembahyang, kata baginda sallam, maka aku ringankan sembahyang itu, yakni tiada baca surah yang panjang dan membanyakkan ulang-ulang zikir. Tak baca 3 kali daripada 3 kali tak 3 kali dah, jangan sebelah kali kan. Main surah ni baca dah 11 kali pun. Kerana takutkan bahawa kena fitnah, makna teruji ibu budak tadi yang menangis itu di dalam masa ia menjadi makmum mengikut aku, yakni mengikut Rasulullah SAW, yakni supaya tidak berbimbang hati ibunya duka cita anaknya kerana belas mendengar tangisan jegit-jegit budak. Ni budak lagi terjegit, lagi tarik surah panjang. Ya, pening kepala mak nanti. Dan kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Qatadah dan Abu Sa'id dan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kata Abu Isa lagi, mula hadis ini hasan, ya, lagi sahih, mana sahih tidak berhujah dengan, dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, ya. Masalah meringankan semayang waktu menangis budak hukum. Tengah semayang budak menangis, kita ringankan, nak tahu hukum. Mula hukum tu apa? Wajib ke? Ya, makruh ke? Haram ke? Sunat? Atau hukum? Ni kadang ada tengah orang tak kerti, orang tanya apa hukum? Bid'ah. Bid'ah tu bukan hukum. Itu perbuatan tu jatuh sunnah atau bid'ah. Adapun hukum sama ada wajib, makruh, haram, sunat, ya. Itu hukum. Orang tanya hukum tu, buatlah benda tu sunat ke, wajib ke, haram ke, makruh ke. Yang tanya apa hukum? Bid'ah. Orang lain, tuan lain je. Ya. Orang tanya kita, kau dah makan? Saya belum ambil tiket lagi. Orang tanya kau dah makan, kau tanya ambil tiket pula. Yang lain, soalan lain dia jawab. Baik, sekarang kata, ya saudaraku, telah lalu masalah dalam masalah 253 dan 256. Juzuk yang kedua menyebutkan sunat bagi imam tu hukum. Bila hukum sama ada wajib, sunat. Ini sunat hukumnya. Sunat bagi imam bahawa meringan ia akan sembahyang. Ya, tu. Kalau sembahyang seorang sunat dipanjangkan, panjang lewat tarik mana pun. Imam Malik pernah buat 2 rakaat khatam Quran. Dia sembahyang seorang, sembahyang 2 rakaat. Rakaat pertama 15 juz. Ya, tapi jangan buat dengan jemaah hilang kan. Bisa lah tak ada orang dah balik. Memparakah ni. Ringankan akan sembahyangnya, demikian dari suruh syarak tu. Akan demikian itu kerana makmum ada berbagai-bagai sifat. Setengahnya kanak-kanak, tadi macam tadi dia menangis, atau orang tua. Di Mekah tu tunggu saya cerita 2 imam. Dulu sembahyang di Mekah, masa tunggu saya mengaji di Mekah tu, dia mengajar di Mekah tu. Sembahyang di Baitullah tu pasir dah ni. Masa tu keliling Baitullah tu pasir. Sekarang mau terazu macam makna zaman lama dulu kan. Satu imam tu kalau sembahyang Jumaat dia tarik imam panjang. Satu imam tu tarik pendek, dia baca inna ataina dia. Suka makmum. Yang baca surah panjang tu sampai jatuh satu kes, mati seorang tu. Ya, orang tua dah terketawa-ketawa, dia tarik surah panjang sembahyang Jumaat. Hari orang tu gebah pingsan. Jatuh je pap, kepala pun tergantung dekat tiang punya pinggul. Mam, meninggal tu. Wah, dahsyat imam ni, jadi imam pemati orang. Ya. Meninggal tu terperanjat orang. Nak panjang nak surah tarik, uyung-uyung, bam, pingsan kawan. Jadi maknanya tengok dari belakang kita ramai kan, yang tua ada, budak ada, orang sakit, uzur macam-macam. Yang pakai kursi pun ada. Dan perempuan yang mempunyai anak dan sebagainya lah, maka sunat berlaku meringankan tu oleh imam akan semayangnya. Baca yang surah-surah sekadar, yang panjang. Lihat dalam masalah 255 juzuk yang kedua. Apabila didengarnya budak menangis, tu sebab imam paling kuat cabaran dan imam dalam semayang ni, makmum dengan imam, siapa yang kuat ujian? Imam banyak kadang badan dia, jasad dia menghadap kiblat, rohani dia menghadap apa? Makmum.
Tanya Datuk Imam, di antara dia apa kes? Nak tarik surah lah tuan-tuan. Aku nak baca surah apa ni? Kan makmum kata aku baca surah pendek pula. Kan makmum kata aku baca surah ni, dia surah lain tak ada. Dah ada berkata makmum. Ini perangai tu imam. Tanya mana imam. Dia kalau dia imam, dia start kan. Wah, dia nak tarik surah ni, nak bawa lagu Imam Mekah ke Imam Madinah kan. Wah, itu semua ada dalam kepala imam. Aku tanya tu imam. Kecuali imam yang tamakun qalbi dia dengan Tuhan tu lain. Kalau hati dia menghadap Tuhan, tak apa. Ya, Syekh Saleh Ja'fari, wali besar, imam ya di Azhar dulu, ya di Azhar, ya Universiti Azhar, wali besar tarekat Ahmadiyah, dan dibangsakan tarekat Ja'fari, ya. Dia jadi imam. Tunggu saya cerita dulu. Jadi imam sembahyang tarawih, rakaat pertama dia baca, lepas Fatihah dia apa dia baca? Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Rukuk tu. Rakaat kedua, Allahus samad, Allahu akbar. Ambil kau. Lagi ringkas tuan. Makmum uhara baca cuma. Itu imam baca Fatihah, makmum baca belakang. Kerana tu imam dia lawan nafsu dia kan. Tiga apa? Nafsu dia tolak. Wah, kau imam baca lah panjang-panjang, steady baca sedap. Oh, makmum baca kau. Dia ke makmum. Ambil dia potong. Qul huwallahu dia bagi ni. Sepatah air ustaz. Macam-macam aku lihat cara macam-macam. Imam jaga jangan hati dia menghadap kepada makhluk, kepada belakang makmum, nyanyi dia ni. Padahal ibunya bersama sembahyang jemaah kerana kasihkan ibu tadi, ya, kasihan ibu dia dan anaknya, sebagaimana dapat dalil daripada hadis dalam masalah 228 bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah SAW meringankan sembahyang kena didengarnya tangisan budak. Wallahi Nabi bersumpah tu la asma'u buka as-sabih wa ana fi salah, maka fa ukhaffifa makhafata an tuftatanna ummuh. Allah. Maka perangai Rasulullah SAW dan akhlak Nabi SAW ialah pengasihan. Nabi itu bersifat kasihan belas, ya, kasihan ia akan ibunya, dia cerita akan anak yang menangis, maka boleh jadi hilang khusyuk dan khuduk dia. Dan kasihan ia akan anaknya kerana menangis itu mendatangkan mudarat ke atas anak pula. Dua-dua mudarat, ya, ibu terganggu, anak pula mudarat. Dengan kerana itulah meringan ia Nabi SAW akan semayang sekira-kira tamam dan ringan namanya, ya, ringan tapi tamam. Jangan ringan sampai tak ada tomat ninah tu, ya. Dan satu lagi masalah, kasihankan makmum dan orang yang ikutnya, kata Imam Nawawi. Dan pada hadis dalam masalah 228 ini dalil atas kasihankan dengan segala makmum dan segala orang yang menjadi mengikut, ya, dan dalil atas memeliharakan dan meraihkan masalah mereka itu. Itu imam, pemimpin, dia tengok orang belakang, jangan ikut kepala dia je. Itu maksud dia. Dan bahawa sentiasa memasukkan atas mereka itu barang yang memberi masyarakat atasnya. Jangan bawa benda sampai terganggu makmum yang mengikut. Dan kalau sedikit sekalipun dengan tiada darurah sekalipun. Itu cara dia. Dan masalah perempuan semayang serta laki-laki itu apa hukumnya, kata Imam Nawawi. Dan pada hadis masalah 228 ini menunjukkan harus semayang berjamaah perempuan serta beberapa laki-laki kerana budak yang didengar oleh Nabi SAW itu tangisan itu ialah ibu. Ibu maknanya perempuan lah. Semayang serta baginda sallallahu alaihi wasallam dan beberapa makmum laki-laki. Dan bahawasanya kanak-kanak itu harus dimasukkan di ke dalam masjid. Semuanya dalil, ya. Kalau tidak Rasulullah tak bagi. Mana harus dibawa, cuma kena jagalah. Kita bawa anak ke masjid, bawa ke surau, jaga anak betul-betul, jangan lepaskan. Ni semayang dia main depan solat mula habis diganggu orang, ya. Lepas tu pula anak dia menangis-nangis, anak dia kacau orang, dia diri tahu. Itu mak kurang apa? Kurang akal. Yang kita tak berakal marah pula kan. Jaga anak tu. Bawa orang dulu kau didik anak tak hebat tuan-tuan ni. Orang dulu datuk-datuk gitu dulu kan kau didik anak dengan apa tuan? Ekor mata je. Ya, dia jeling je budak dah takut. Ya, itu power orang dulu dia punya apa? Tarbiyah dia berkesan. Ya, dia jeling je sebab apa? Sebab kalau orang datang rumah dia, budak ni kurang ajar, berlari-lari angkat jaga. Orang balik je 3 siap punya. Karena memang kena berbilu belakang sekali je lah, lepas tu dia tak berani kan. Ini ada jangan dia mak pun lah, macam kuih dadau lembik. Ya, reti beranak tak reti jaga anak pun payah juga kan. Ya, orang tak marah datang surau masjid, datanglah. Lagi baik kita latih budak, biar budak tu suka pada masjid surau, tapi jangan tak jaga. Uhara sembahyang depan kedua kerjanya kan. Habis tu. Jadi bawa datang tak apa, tapi kena jaga betul. Tapi ada ikut perangai. Kalau anak-anak nak tahu perangai bapa dia, tengok budak.
Kalau mak bapak dia jenis lemah lembut je, budak macam tu ke. Ada satu budak kan, dia bawa anak dia 4-5 orang kan, pergi semayang kat surau tu. Dia letak anak dia kat situ, daripada awal sampai balik tak bergerak kan. Oh bagus dah. Tak bergerak langsung budak tu. Rupa dia mak bapak dia jenis slow, anak pun slow. Mak bapak jenis menginjang, anak pun menginjang. Dia tak jaga bahaya tu. Mengganggu. Tidak dilarang tapi nak dijaga maknanya. Terutama kalau budak kecil jaga. Kadang-kadang dia tak buatan. Dia bukan tahu hukum. Dia pergi keluar masuk surau. Dah dipijak tanah kotor-kotor kan. Najis apa? Bawa masuk surau Allah. Jadi haram tuan tu. Jaga betul. Jangan bagi sampai dia main-main keluar masuk tanpa pakai alas kaki. Habislah tu. Dan bahawasanya kanak-kanak itu harus dimasuk ke dalam masjid, tidak menjadi tegahan, tapi kena jaga. Dan jika yang lebih aulanya membersihkan masjid itu daripada barang yang tiada diamankan daripadanya, ialah hadas sekalipun. Maknanya semua nak dijaga. Itu tanggungjawab bersamalah. Kemudian babu majaa la tuqbalu salat al-mar'atu illa bihimarin. Wallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa inna khaira kullahu bil alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Iya, okay. Adit.